Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Pahabang semua, Tachihau, Ni Hao Ma, Vanakkam. Ui. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersiaran lagi untuk siri yang ketiga dalam Suara Kedah yang insya-Allah kita akan berbincang pada hari ini berkaitan tajuk yang kita akan bincang panjang-panjang pada hari ini tentang 17 tawaran Perikatan Nasional Negeri Kedah selepas sekiranya diberi peluang untuk terus mentadbir Kerajaan Negeri Kedah selepas PRN yang ke-15 nanti insya-Allah. Bersama dengan saya ahli panel yang cukup hebat yang tidak perlu saya perkenalkan tapi saya nak perkenalkan juga pada hari ini. Bersama dengan saya Yang Berhormat Ustaz Afnan Hamimi bin Datuk Taib Azamuddin, ahli parlimen, Alostar yang juga merangkap Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Faham Ustaz? Baik. Selamat datang. Alhamdulillah sihat. Terima How kasih. are you, mate? Yeah, I'm very fine. I'm good. Is everything okay? Yeah, I'm a little bit tired, mate. Yeah. This a bit Yeah. slang off. Yeah. Something like that. It's normal during this session, waiting for the election day. Alright. Yeah. So people didn't have any choice. They must vote for PN. Alright. Yeah. So you need a rest, a little bit rest. After this. Alright. After this. Alright. After we are dead. Alright, thank you very much. Okey, dan insyaAllah saya selaku moderator pada hari ini, turut bersama saya sebagai moderator adalah orang kuat Yayasan Kedah Sejahtera, iaitu pengurus besar. Kita bawa pengurus besar Yayasan Kedah Sejahtera. Fadil Ustaz Aizat bin Zakaria. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Makanlah hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi kita Pasal apa bila sebut saya tak tanya makan? Saya tadi tak tanya makan pun. dia mai lagu tu. Okey, baik. Kau ada kaitan Idea dengan spontan. Ya, kau ada kaitan dengan kata pengurus besar tu. Ya. Oh, boleh tak? Nah. Pengurus yang besar betul tak? Tapi tak ada kita apa-apa Ya, ya. Dia main melintas nak tanya Ya. makan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan mendengar kupasan berkaitan dengan 17 tawaran Perikatan Nasional Negeri Kedah dan juga kita akan menyentuh beberapa perkara berkaitan dengan anak muda sesuailah dengan kehadiran Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia kita pada hari ini. Ya. Ke arah kita nak bawa tawaran ini untuk apa? Tak lain dan tak bukan untuk merealisasikan hasrat Yang Amat Berhormat Menteri Besar ke arah The Greater Kedah, insya-Allah. Jadi Ustaz Aizat, mungkin apa yang kita boleh bincang pada hari ini mungkin Ustaz Aizat? Ya, Ustaz Adi, jadi soalan saya pertama adalah kepada Fadil Yang Berhormat Ustaz Afnan Hamimi ni. Oi, 2 lawan 1 ni ya. Jadi konsep macam itulah, dua akan tanya soalan satu. Okey. Kalau boleh jawab tu hebatlah, insya-Allah. Oi. Jadi Yang Berhormat Ustaz Afnan. Ya. Kita biasa sebut Ustaz Afnan noh. Ustaz Afnan Boleh nak panggil macam mana pun tak apa. baru-baru ni Tok Guru Presiden Tok Guru Haji Hadi Hadi telah hadir ke Kedah dan dalam program pada 2 hari bulan malam membentangkan tawaran Perikatan Nasional di Kedah. Ya. Ada 17 tawaran yang dibentangkan oleh Tok Guru Presiden selaku Timbalan Pengurusi PN Pusat. Dan saya nak minta lah pada Ustaz Afnan untuk ulas sikit apa yang istimewanya, apa yang menarik dan istimewa dalam 17 tawaran Perikatan Nasional di Kedah ni. Dipersilakan Ustaz. Ya, kalau tanya saya apa yang menarik, saya boleh sebut dalam 17 tawaran ni yang menariknya hanya sekali ialah sebahagian daripadanya kita telah pun laksanakan di Kedah ni. Ya, ya. Kita dah buat dah. Duk buat dah. Jadi itulah yang paling menarik berbanding dengan orang lain yang menawarkan manifesto dan mereka tak pernah buat. Ya, ya. Dan bila mereka jadi kerajaan mereka tak boleh buat pun. Jadi kita ni kita ambil alih kerajaan negeri Kedah ni di pertengahan jalan, Mei 2020, Ya, ya. tanpa manifesto. Walaupun tanpa manifesto, Ya. tapi kita tengok apa keperluan-keperluan utama rakyat, Menteri Besar meneliti bersama dengan Barisan Esko dan melaksanakan apa yang patut rakyat dapat. Itu tanpa manifesto, saya tak. Jadi tanpa manifesto Ya. yang dibuat pada bulan tahun 2018 tu bukan manifesto lah. Kau tak ambil kira. Itu manifesto kalau kita jadi kerajaan PAS, jadi kerajaan waktu solid. tu. Waktu tu. Oh, ya, ya. Ya. Sepaham saya waktu tu manifesto PAS. Ya. Jadi tapi 2020 kita ambil alih kerajaan, kita bersama gabungan waktu tu PAS bersatu termasuk UMNO. Ya. Jadi kita tak boleh pakai lah manifesto PAS tu sebab ya. dia manifesto ni benda yang mesti dipersetujui bersama oleh pihak-pihak parti-parti yang bertanding. Ya, ya. Jadi saya kira
2020 tu kita ambil alih kerajaan Itu kerajaan tanpa PN, PN. Perikatan Nasional. Oh, ya. Tanpa ada manifesto. Ya, ya. Manifesto PN. Sebab manifesto sebelum tu manifesto PAS. Ya. Jadi walaupun tanpa manifesto, kita berjaya menunaikan. Saya kira hampir separuh ataupun mungkin keseluruhan lah daripada 17 perkara ni telah pun sama ada mula dibuat ataupun sedang dibuat ataupun telah pun dibuat. Ya, ya. Jadi Itu yang menarik. Itulah yang paling menarik. Kita tawaran. telah tunjuk bukti kita mampu buat. Ya, ya. Berbanding pihak lain yang hanya mampu berjanji tapi Tidak laksanakan. tak tahu pergi ke mana sesudah. Ya. Okey, Yang Berhormat. Dalam tempoh 3 tahun yang Ustaz sebut tadi, Ya. tanpa manifesto, soalan saya, sekiranya dapat memerintah selepas ini, kita akan berhadapan dalam 5 tahun lagi. Ya. Bayangkan dalam 3 tahun, dalam 17 tawaran ni, ada menyebut sasaran untuk kita dapatkan pelaburan 10 bilion setahun. Bayangkan. Jadi bayangkan pencapaian yang kita telah dapat dalam masa 3 tahun ini. Jumlah terkumpul pelaburan yang masuk ke negeri Kedah dalam masa 3 tahun 91.4 bilion. Ya, ni siapa panel ni? Ha? Kalau dikira 9 tahun. Okey. Kalau dikira 10 Kalau tahun. 90 bilion tu macam pencapaian untuk 9 tahun. 9 tahun. Okey. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, ada juga menyebut tentang geran tanah. Tapi nanti Ustaz ada sebutlah bagaimana dalam masa 3 tahun Okey. MB melunaskan sekian angka kepada rakyat negeri Kedah. 7,000 lebih. 7,203. Okey. Jadi Ustaz, 3 tahun macam-macam dah boleh buat. Apakah sekiranya diberi peluang untuk 5 tahun akan datang? Sila. Ya, soalan tu sebenarnya dah menjawab soalan juga. Ya, okey. Kalau 3 tahun kita berjaya buat, ke depan ni kita mampu buat lah. Ya. Sebab dalam tempoh 3 tahun pun kita mampu tunai. Lebih-lebih lagi lah kalau kita diberi masa yang lebih lama untuk mentadbir, kita akan mampu buat benda yang sama bahkan lebih baik daripada apa yang telah pun dibuat sebelum daripada ni. Dalam 3 tahun tu, tahun pertama tu COVID. Betul? Dalam waktu COVID pun kita mampu Tahun pertama dan tahun kedua Ustaz Izzat. Ya. Kerana 2021 kita masih berada di pasca COVID. Ya, ya. Jadi masih lagi tidak terbebas penuhnya pergerakan ekonomi dan sosial. Tapi kedua-dua tahun itu kita mampu untuk mentadbir negeri. Dan ini adalah pengalaman kali pertama negeri Kedah ditadbir dalam keadaan COVID. Dan begitu jugalah negara lain dan negeri-negeri lain. Tapi kemampuan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar dan PN mampu menguruskan negeri waktu COVID. Sedangkan itu satu cabaran. Kalau orang tak mahir lah selok-belok pentadbiran, tak dapat kerjasama daripada pegawai, tidak mampu menguruskan sumber keuangan dan mengutamakan kesihatan rakyat, saya rasa kerajaan mana pun tak akan mampu untuk tangani. Melainkan dia ada political will yang tinggi, dia ada kemahiran menggunakan aset-aset yang ada dan dia mampu menyusun keutamaan negeri pada waktu itu. Jadi satu sejarah juga untuk Perikatan Nasional, dan itu tidak ada siapa-siapa pun yang mempertikai prestasi kecemerlangan kita pada waktu itu. Satu fakta yang perlu diakui pasca COVID-19. Ya. Kedah mendapat satu pelaburan yang sejarah dalam negeri Kedah. Ya. Sebanyak 68.3 bilion. Ya. Sebagaimana Tuanku titah dalam Sidangan Dewan Undangan Negeri. Itu waktu COVID tu. Itu selepas COVID Selepas sedikit. COVID, ya. Biasanya lepas COVID ni negeri-negeri ataupun negara-negara ni dia ada yang mati ekonomi dia. Baru nak mula hidup. Kesan daripada PKP tu. Kesan daripada PKP dan macam-macam PP yang kita duk dapat tu lah kan, apa Perintah Kawalan Pergerakan tu. Jadi tak mudah bagi pelabur ni untuk buat keputusan memilih tempat tertentu untuk dia melabur. Kecuali setelah dia ada keyakinan. Dia percaya, tahun ni aku boleh tak duit. Tahun ni aku nampak ada potensi. Dan yang menariknya, dalam banyak-banyak negeri lain, potensi itu mereka tengok ada di Kedah. Kedah yang ada menteri besar yang orang kata tak mau jumpa apa semua itulah. Tapi negeri Kedah itulah menjadi negeri destinasi pelabur kerana mereka yakin dengan prasarana dan fasiliti ada di negeri Kedah. Mereka yakin dengan kekuatan pentadbir negeri dan mereka nampak kejujuran. Dan Kedah ni negeri yang menserap pelabur. Baru-baru ni pun Kilang Infineon pun mengumumkan menambah lagi bilangan jumlah pelaburan. Walaupun ada orang claim tu jasa dia, tapi dia rasanya dia tak tengok TikTok kot. Mungkin dia tak tengok file-file lama-lama. Itu biar kadang tu masalah dia. Tapi nak sebutnya pelaburan di Kedah tu semakin bertambah. Kalau lah orang kata Kedah ni tak maju, semakin mundur, buat apa orang tambah pelaburan kat Kedah? Kenapa orang nak letak risiko, letak duit di tempat yang tak ada keuntungan?
Itu menjawab semua persoalan tadi. Okey, baik Ustaz Afnan, nak kembali balik kepada soalan manifesto. Ya. Tawaran yang kita bincang tadi. okey. Balik pada tawaran ni. Jadi, nak tanya Ustaz Afnan lah, atas faktor apa PAS Kedah ataupun PN, Perikatan Nasional Kedah ni, menawarkan manifesto untuk PRN kali ni? Faktor-faktor yang menyebabkan boleh timbul terbitnya 17 tawaran PN tu pada rakyat Kedah ni. Terbit lah. Terbit. Tu bahasa Kedah piau tu terbit kan. Pada hemat saya semasa perbincangan kita merangka manifesto ni, asas kepada membina manifesto ni adalah untuk memenuhi keperluan asas seorang manusia. Ya. Iaitu memelihara nyawa, memberi perlindungan, tempat tinggal, keselamatan, kesihatan, ilmu pendidikan. Dan juga memberi ruang untuk dia menjana pendapatan, iaitu peluang pekerjaan. Dan kesemua ni terkandung dalam 17 item ataupun 17 perkara yang ditawarkan dalam manifesto Perikatan Nasional Kedah ni. Di mana-mana pun itulah cara kita menjalani kehidupan dan cara kita menguruskan manusia. Kerana itu pun terkandung dalam apa dipanggil maqasid syariah. Mana hang duduk di mana pun, hang pati apa pun, tugas hang sebagai kerajaan yang ada kuasa ni mesti memelihara 5 perkara tu tadi sebagai asas. Daruriyah al-khamsah. Saya tak pakai kepiah kita cakap Arab tu. Ayat orang jerah Ya. Jadi tak mana pun, bukan setakat dalam politik Saidi, dalam ekonomi pakai benda tu dalam rumah tangga. Kita sebagai ayah, kita kena selamatkan nyawa anak-anak, nyawa isteri. Sediakan tempat tinggal, kita kena cari rumah, cari tanah. Dia nak pergi sekolah, kita urus sekolah. Dia sakit, kita pergi hantar hospital. Semua-semua tu kita sedang menguruskan walaupun sebagai seorang manusia biasa, apatah lagi sebagai sebuah kerajaan. Itulah asas kepada terbentuknya 17 manifesto. Jadi kerajaan PN hari ini menawarkan manifesto yang sedia upaya cuba untuk memenuhi keperluan asas rakyat di Kedah ni. Untuk merealisasikan Kedah ni tempat orang kaya berbakti dan tempat orang miskin berteduh. Dan kita juga menangkap manifesto ni mengukur baju di badan kita. Kita tak maulah manifesto tu benda-benda yang wow. Sampai gajah boleh terbang. Menang hari ni, esok turun harga minyak. Menjanjikan bulan saya minta saya ulang. Kita tak maulah manifesto tu benda yang melangkaui logik akal manusia. Kita buka baju di badan kita sendiri. Mungkin ada orang kata lah 17 ya. Oh banyak ni ya. Itu terpulang pada penilaian dia. Tapi kita ukur di kemampuan kita. Realistik yang kita boleh Dan buat. kita juga selain daripada kita ukur pada maqasid syariah, kita ukur pada realiti keperluan dan keupayaan negeri, kita juga selarikan dengan plan pembangunan Kedah 2035 semasa kita menyediakan manifesto ni. Angka-angka yang kita bentang kemukakan kepada rakyat dalam manifesto ni selari dengan plan Kedah 2035. Kenapa kena selari dengan plan Kedah 2035? Sebab plan itu diberangkau oleh para pegawai, oleh KCS. Mereka dah ada unjuran mereka. Jadi kita punya perancangan pembangunan negeri sebagai seorang ahli politik yang nak mentadbir mesti selari dengan pegawai yang akan melaksanakan. Gabungan antara inilah yang menjadi ramuan yang menentukan Kedah ni sebenarnya memang patut untuk menjadi the greater Kedah selepas pada ini. Oh cantik. Soalan ringkas Ustaz. 17 tawaran yang tadi ukur baju di badan sendiri. Adakah mampu menarik pengundi-pengundi untuk menyokong PN? Soalan ni. Hari tu tak ada manifesto pun kita menang. Tapi ni orang kata sembang besar lah. Tapi saya nak sebut itulah realitinya. PRU Parlimen 15 baru ni, kita tak ada manifesto di peringkat negeri. Dan sebelum ini pun sokongan-sokongan yang diberi kepada Datuk Seri Sanusi, kepada negeri Kedah, idea-idea dibentangkan itu semua tanpa manifesto. Telah pun menunjukkan bukti rakyat menyokong. Melalui kertas undi, melalui kehadiran dalam majlis-majlis keramaian, melalui reaksi-reaksi spontan di lapangan. Semua itu kita dapat melihat sokongan dan dukungan rakyat negeri Kedah dan bahkan luar Kedah pun menyokong negeri Kedah. Ada komen-komen orang tulis kan, dia rakyat Johor, dia rakyat Selangor, kalau boleh dia pun nak jadi rakyat Kedah. Kalau boleh Menteri Besar dia pun nak suruh jadi macam MB Sanusi. Itu tanpa manifesto. Ada satu lagi Ustaz. Nak ambil MB kita jadi Menteri Besar lepas. Nak ambil MB kita jadi Menteri Besar. Saya baca banyak negeri lain nak suruh Sanusi, MB Sanusi jadi MB negeri dia. Kalau macam tu, tak payah jadi Menteri Besar. Jadi PM terus. Jadi Perdana Menteri. Untuk sebuah negeri. Tu yang ada orang koyak di Putrajaya tu. Susudara.
Jadi balik pada tawaran, kalau kita tengok kepada tawaran 17 tawaran ni, Ya. di depan ni dia tulis The Greater Kedah, macam Ustaz Afnan sebut tadi lah. The Greater Kedah. Jadi nak tanya Ustaz Afnan lah, sebab apa di antara banyak-banyak apa yang MB sebut tu, ini menjadi sebagai satu kita sebut sebagai perkara yang besar yang ditonjolkan di dalam manifesto ini, dan adakah hanya untuk PRN ini ataupun dia akan jadi satu visi besar Perikatan Nasional untuk seterusnya? The Greater Kedah ni adalah satu visi. Ya. Ideanya mudah saja. Kita nak bawa negeri Kedah ni ke arah satu tempat ataupun kepada satu keadaan yang lebih hebat daripada apa yang ada sekarang ni. Great. So the greater. Lebih hebat daripada apa ada sekarang ni. Kerana Kedah ni dari sudut sejarah dia, Kedah ni kerajaan yang gemilang. Kerajaan yang tua. Setuju. Kerajaan Kedah tua. Setuju. Kita berdepan dengan peperangan dengan Thailand, dengan Siam. Masa tu tak ada Thailand lagi, Siam. Bahkan kerajaan Kedah tua ni menaungi hampir sebahagian daripada Semenanjung sampai ke Aceh, sampai ke Indonesia. Wilayah yang besar. Wilayah yang besar. Termasuklah disebut oleh pakar-pakar sejarah, wilayah Fatani itu juga di bawah kerajaan Kedah tua satu masa dulu. Sebab tu lebih tepat dia tidak disebut selatan Thailand, tapi dia disebut sepatutnya ialah utara Semenanjung. Fatani itu. Semua tu di bawah kerajaan Kedah tua. Nama Kedah masih ada pada waktu itu. Jadi kegemilangan kita ini dulu hebat. Sejarah kita hebat, pahlawan-pahlawan kita, tutup guru kita, ulama-ulama kita. Rakyat Kedah adalah rakyat yang mempertahankan tanah air, yang memperjuangkan negeri dia, memperjuangkan agama dia daripada dijajah. Mereka mati, puluhan ribu mati dalam peperangan, perang musuh bisik. Itu sejarah-sejarah yang telah pun terpatri dulu. Sehinggalah mai penjajah mengubah sejarah ni mengikut kehendak mereka. Dalam isu Kedah Pulau Pinang, sejarah Kedah Pulau Pinang misalnya. Naratif ni bawa oleh penjajah ialah orang Melayu ni lemah. Menyerahkan diri kepada penjajah. Orang Melayu tak berperang, tak melawan. Yang sebenarnya naratif itu tak betul. Kita mempertahankan sehingga berlaku pertumpahan darah. Tetapi naratif penjajah bawa ialah kononnya penjajah tu lebih hebat daripada kita. Dan mereka nak menjadikan negeri Kedah ni negeri yang perlu bergantung dengan kuasa-kuasa besar yang lain. Sedangkan Kedah ni ada hasil buminya tersendiri. Kedah ada hak pertanian, padi, kita ada ayak. Padi dengan ayak ni dua benda yang besar yang tak negeri lain semua ada. Kita menyumbang hampir separuh daripada keperluan beras negara. Ayak kita membekalkan untuk Kedah, untuk Pulau Pinang, untuk Perlis. Kemudian kita ada hub industri di Kulim High Tech. Akan dibina pula di Bukit Kayu Hitam, Special Border Economic Zone. Kemudian pelabuhan Yan telah diisytiharkan sebagai pelabuhan persekutuan dalam pentadbiran Tan Sri Muhyiddin sebelum daripada ini. Kemudian kita ada sejarah Lembah Bujang, tempat menghasilkan besi yang terulung dulu. Kapal-kapal semua mai sini baiki repair tang ni. MRO tu dah berlaku di sini. MRO, maintenance, repair and overhaul tu dah berlaku di sini. Di Lembah Bujang. Benda yang sama kita nak buat dalam Kedah Hydropolis. Tapi dalam industri penerbangan pula. Kalau sebelum ni air, udara apa ni? Sebelum ni ayak. Jadi Kedah ni dia ada ayak, dia ada laut, dia ada bukit, dia ada pertanian, dia juga negeri sempadan dengan Thailand. Jadi Kedah ni ada kesemua keperluan yang negeri maju patut ada. Tapi kenapa Kedah tak maju? Itulah yang dimaksudkan dengan The Greater Kedah. Keinginan, political will, keupayaan memimpin nak membawa rakyat Kedah ke satu sudut yang lebih jauh maju daripada yang ada hari ini. Macam mana Kedah dulu hebat, terulung dan gah waktu dulu. Nak mengembalikan balik. Kalau US ada make US greater again. Jadi Kedah pun kita nak menjadikan Kedah ni kembali hebat macam dulu lah. Bahkan lebih hebat lagi pada masa akan datang. Dan satu lagi Kedah juga ialah kita ada tutup guru yang ramai. Pondok-pondok. Pondok-pondok ni lah yang melengkapkan. Kalau tadi kita tengok tu keperluan fizikal ataupun keperluan geografi. Kita juga ada satu sudut yang memenuhi keperluan manusiawi tadi. Tutup guru ni memberi suntikan tarbiyah, membawa manusia mengenal kepada Tuhan. Mana selain daripada memenuhi keperluan ekonomi, kita sekarang dah sedang mula membina kuasa politik, kuasa ekonomi. Kita dah ada sejarah kegemilangan yang lampau, kita ada keperluan prasarana, kita ada demand daripada industri yang sangat tinggi. Semua ni melengkapi
ramuan untuk membawa Kedah ke arah The Greater Kedah. Ini realistik. Yes. Ini bukan teori semata-mata. Jadi visi ini perlu diangkat sebagai visi utama dan ulung. Ya. Dan perlu diterima oleh semua rakyat untuk bersokongan kepada. Dan ini bukan visi parti politik. Ya. Greater Kedah ni bukan PN, bukan PAS, bukan Bersatu, tak. Dia adalah Kedah. Melangkaui. Ya, dan Datuk Seri MB kita bercakap tentang Kedah, dia tak bercakap tentang parti dia. Ya. Nak membawa rakyat Kedah lebih jauh ke depan, cakap tentang hal-hal Kedah, mempertahan hal-hal Kedah. Kalau kita kira lah orang politik hari ni, mestilah dia tahan tentang parti dia, diri dia. Dia nak bagi diri dia menang, bagi parti dia menang. Tapi saya kira benda itu tidak berlaku ketika era Datuk Seri mentadbir menjadi Menteri Besar. Dia adalah Menteri Besar Kedah. Bukan Menteri Besar parti mana-mana. Jadi patutlah dia beraksi sebagai seorang ketua bagi kerajaan negeri Kedah. Dan dia patut diberi ruang untuk terus memimpin mentadbir negeri Kedah. Allah Ustaz, naik bulu roma Ustaz bila cerita pasal The Greater Kedah. Bagaimana kita nak berdiri di atas negeri kita yang mempunyai hasil yang hebat Ustaz. Tu tak sambil-sambil jawab telefon Ustaz ni tu. The Greater Kedah tu. Ana tertarik Ustaz cerita tentang The Greater. Siapa tak sayang negeri kita? Ya. Semua mesti mencintai negeri kita. Kadang-kadang kita menyanyi nu pegang dada ni. Nak bab tentang The Greater tu. Hubul watan minal iman. Cinta kepada negeri itu separuh daripada iman. Betul itu Ustaz, betul. Jadi bila sebut The Greater Kedah Ustaz, seorang susuk tubuh yang bernama Haji Sanusi Muhammad Nur. Ya. Dia meletakkan diri dia di hadapan, dikritik siang dan malam, semata-mata untuk mempertahankan hak-hak Kedah. Melihat bagaimana hebatnya sebuah negeri Kedah. Ya. Anda tertarik yang Ustaz sebut tadi. Dia tidak mengambil kira tentang parti mana yang dia mewakili. Ya. Tapi dia mengira tentang dia sebagai ketua kerajaan. Bahkan disebut oleh pegawai-pegawai kerajaan. Ini dah antara MB yang berani bersuara untuk hak Kedah. Ya. Bayangkan dia tuntut tentang status tanah pertanian. Kita menyumbang 43% kepada negara. Sekurang-kurangnya Pampasan. Pampasan padi. Sekurang-kurangnya kita berjaya kalau kita dapat 170 juta akan dipulangkan kepada petani-petani kita. Tuntutan bayaran air Pulau Pinang. Sedangkan Sada pun kena bayar lembaga sumber air negeri Kedah 3 sen per liter padu. Tapi mereka tak pernah bayar kat kita. Sedangkan kita jaga kelestarian sumber air mudah, sungai mudah. Pajakan Pulau Pinang nak dinilaikan supaya dinaikkan balik nilaian dia Supaya setimpal dengan kadar semasa. Dan bahkan Ustaz sebut tadi, MB menjaga hak Kedah. Di awal dulu masa Ustaz setiausaha politik dulu ada satu kontroversi tentang merobohkan kuil. Kan? Oleh kerana MB tak ambil kira dia kehilangan undi India. Tetapi bila dibina kuil atas tanah kerajaan negeri, melanggar Akta 133. Jadi MB mengambil kira berprinsip tegas terpaksa merobohkan walaupun dia ada kencaman dan kan tak popular pada waktu itu. Tetapi tak popular. Dia mempertahankan hak Kedah, dia menjagakan hak Kedah. Jadi inilah antara the greater Dan bukan saja kuil Sa'di. Ada premis-premis orang-orang parti. Premis orang PAS yang dibina yang melanggar Akta PBT. Dibina atas tanah rizak kerajaan apa semua. Bila sampai waktu untuk dikuatkuasakan, MB kata roboh lah. Walaupun orang tuan punya premis tu marah. Ada orang tu orang PAS, ada orang tu orang yang sokong dia, ada yang lawan. Isu menguatkuasa undang-undang ni bukan kira hang warna bendera apa. Mana boleh kalau kita jadi ketua, pengikut kita kata tak usah ambil tindakan. Lawan kita suruh ambil tindakan. Itu bukan seorang ketua. Jadi seorang pemimpin ni dia perlu mendidik rakyat untuk menghormati undang-undang. Ada MB pernah sebut even kalau surau pun MB akan roboh kalau sekiranya dibina atas tanah kerajaan. Tak ikut peraturan. Itu satu benda yang roboh. Bawah ni MB umum ada 3 kuil yang diberi kelulusan oleh PBT binaan itu. Setelah dia menepati ciri-ciri yang undang-undang PBT itu. Jalan, binaan semua. Jadi sebenarnya bukan masalah roboh. Masalah ialah mematuhi undang-undang dalam peraturan. Jadi ini benda. Dan satu lagi, tanah diberi juga kepada SJKT, Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil di Bukit Selambau. Kerajaan negeri bagi tanah kerajaan untuk buat Sekolah Rendah Kebangsaan Tamil. Saya rasa itu benda yang perlu dinilai oleh para pengundi, oleh rakyat. Tindakan yang dibuat ni bukan kerana sentimen parti politik, tapi kerana memang mengikut rule of law. Undang-undang yang telah dalam negeri Kedah. Kalau rakyat Kedah berhak, maka akan diberikan. Tak kira lah hang sokong siapa. Tak kira sokong siapa, tak kira warna kulit, tak kira apa pun. Kalau dia berhak, dia perlu diberikan hak tu. Tanah apa ni, beri tanah pun tak pilih parti. Bukan tengok hang sokong siapa pun ni, tak. Okey, kembali kepada tajuk kita The Greater Kedah. Oh, tak habis. Kumpul watan tadi. Okey. Kumpul watan tadi.
Okey. Ya, ya. Bila sebut Hopeful Water, sebut The Greater Kedah, kita boleh melihat bagaimana misi dan visi MB untuk membangunkan negeri Kedah. Bahkan dokumen Kedah Maju Berdaya Huni 2035. Sekarang ni kita berada dalam fasa pembangunan. Dalam RMK 12, kita nak berdepan RMK 13 dan 14 dalam masa tempoh 2035. Bila nak menyebut tentang The Greater Kedah ialah tentang hebatnya negeri kita. Dan bila sebut The Greater ni Kedah, Ustaz, Ana nak share sikit lah. Walaupun dia agak kontroversi sikit. Orang marah kalau Ana sebut benar ni. Ya, orang marah kat kita. The Greater Kedah sebenarnya, negeri-negeri lain pun nak membangunkan negeri mereka sebagai The Greater. Bahkan negara-negara maju. Ya. Saya ambil contoh, Ustaz. Saya pernah dengar The Greater ni tahu dia di mana? Iaitu The Greater Manchester, Ustaz. Oh. Duduk di sana bila melihat Patutlah orang marah pun. Patutlah ada orang marah pun. bagaimana sebuah negeri yang bernama Manchester Manchester. diperkenalkan The Greater Manchester. Oh. Hadis dah lari daripada tajuk ni. Bagaimana memperkenalkan The Greater Manchester? Biarlah dia meneruskan sakit-baki nyawa yang masih ada di Manchester tu. Saya menepuk Liverpool. Nak cerita bagaimana Hopeful Water tu. Mereka nak bangunkan negeri mereka sebagai The Greater Manchester. Hebatnya Manchester dari sudut pelaburan, ekonomi dan sebagainya. Kerana mereka ada hasil di negeri mereka itu. Okay. Bahkan mereka mengidentitikan tempat-tempat mereka. Bahkan menjenamakan polis mereka. Ya. Tengok balai polis, tengok kereta polis. Tulis apa? The Greater Manchester Police. Menjenamakan. Jadi bila kita tengok penjenamaan, kita boleh tengok bagaimana MB menggagaskan The Greater Kedah. Dia menjenamakan daerah-daerah ini. Ada identiti masing-masing. Daerah. Kalau Alostak, warisan. Kalau Kubang Pasu, logistik dan ilmu. Kulim Banak Bau, Doyan King. Ke apa dah? Okay. Jadi benda ini semua The Greater. Ada Doyan King. Doyan King ke apa dah? Ingat kau Musang King. Musang King. Saya tarik balik. Musang King. Okay, nak abad The Greater tu. Okay. Jadi Ustaz, kita berbicara tentang The Greater Kedah ni. Bagaimana kita nak adapt dalam manifesto yang kita telah perkenalkan ini. Nak melaksanakan The Greater Kedah ni bukanlah tugas Menteri Besar seorang, bukanlah tugas kerajaan negeri saja. Dia mestilah ada seiringan gerak-geri ataupun gerak kerja yang seiringan antara MB, Exco, pegawai-pegawai pelaksana rakyat, dan sudah tentulah kesemua itu dipayungi oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah. The Greater Kedah ni lebih kepada nak melahirkan manusia yang boleh membawa Kedah tu, rakyat negeri Kedah tu sendiri. Bukan hanya apa yang kerajaan buat, tapi rakyat juga menyambut dan melaksanakan. Sebab kalau kerajaan saja buat, rakyat tidak bersama seiringan dengan misi-visi tu, sesuatu plan apa pun tak akan berjaya dilaksanakan. Kalau rakyat saja yang buat, kerajaan tak buat pun tak berjaya juga. Dia mesti ada sinergi antara beberapa pihak tu. Dalam pembangunan pun dia ada dua pendekatan yang mesti berjalan serentak. Pendekatan top down approach dan pendekatan bottom up approach. Bottom up daripada rakyat naik ke kerajaan dan kerajaan turun ke bawah. Jadi saya kira hari ni orang mula memahami apa dia The Greater Kedah. Dan antara benda dia paling faham tentang The Greater Kedah ni lah, seorang pemimpin dan seorang manusia tu mesti berani. Ada misi nak pergi ke mana, berani menempuh apa jua cubaan, halangan dan halangan. Syaratnya dia tahu prinsip dia. Dia tahu dia betul, dia rempuh lah. Itu MB kita selalu ulang sebut. Sehingga rakyat ni akhirnya rasa berani untuk melawan kemungkaran, lawan benda-benda yang tak betul. Kalau dulu mungkin hanya seorang dua saja, hanya ahli politik saja yang mungkin melawan benda-benda ini. Tapi sekarang ni orang yang tak campur politik pun, dia sedang menyuarakan pandangan mereka melawan benda-benda yang tak betul. Bukan kita yang suruh, bahkan dia bukan penyokong parti kita pun. Contohnya apabila Datuk Seri MB Sanusi ditangkap baru ni, melahirkan ramai orang yang menyokong dia. Simpati. Sokongan tu main daripada mana? Main daripada prinsip tadi. Main daripada misi-visi yang jelas. Bermakna rakyat sudah pun mula memahami ke mana nak pi Kedah ni. Kenapa pemimpin kena buat macam ni dan kenapa kami kena bersama pemimpin. Walaupun berbeza warna parti politik. Itulah dokongan yang perlu ada kepada sebuah rakyat, kepada kerajaan, dan kerajaan kena menghargai suara rakyat yang macam ni. Itu respon saya. Jadi sampai tak tanya soalan itu speechless. Jadi rakyat Kedah ni kena bersama-sama
menyokong dan seiring dengan apa yang dihasratkan oleh MB tu Ya. untuk menjadikan Kedah ni greater Kedah lah. Betul Ustaz. Bukan setakat rakyat Kedah, mana-mana manusia pun kalau benda tu betul dia kena sokong. Ya. Dia bukan kebetulan lah kita cakap ni pasal Kedah, maka kita cakap tentang the greater Kedah apa semua. Kalau kita cakap tentang negara, tentang dunia mana pun, Ya, ya. kalau benda tu betul boleh memberi manfaat pada manusia selari apa dengan yang Tuhan nak, tidak merugikan negeri ataupun negara, mana-mana orang pun patut ikut dan menyokong perkara tersebut. Ya. Benda baik yang kena sokong lah Ustaz. Ya, kena. Baik, Ustaz ada lagi Ustaz ni pasal kereta Kedah. Banyak dah. Dah. Tak apa. Okay. Kalau nak bincang Saya bab nak kereta cerita Kedah soal ni. susuk tubuh yang Muhammad Sanusi Muhammad Noor ni. Ha. Sesuai lah kalau Ustaz Afnan Tak ada masalah. menceritakan. Memang sekarang ni Satu sosok tubuh yang menjadi aura seluruh negara hari ni. Ya. Bukan kerana setakat dia Kedah. meletakkan diri dia. Ya. Bayangkan projek Kedah Aerotropolis kan, dia nak meningkatkan KDNK negeri Kedah sekarang ni berada yang kedua termiskin. Bagaimana dia bercita-cita, kalau tak tahulah macam mana Menteri Besar sebelum ini untuk memulihkan KDNK negeri Kedah. Sebab tu dia berusaha walaupun ditentang habis-habisan oleh mana-mana pihak. Bahkan dia menyebut kargo yang nak dibina, kalau tak buh nama dia pun tak apa. Kalau tak dapat mileage dia pun tak apa. Buh nama Perdana Menteri. So, benda itu bukannya nak diberi mileage kepada dia, tetapi untuk manfaat negeri Kedah. Dan Kedah Retropolis tu pun sebenarnya bukan projek zaman dia. Ya. Ya. Itu projek yang telah pun dirancang sejak Dia 2017. meneruskan apa yang baik dibuat oleh kerajaan dulu. 2017 kerajaan mana? Ya. Kemudian terus BN ada, PH ada. Sampai dekat zaman dia ni dia dibentangkan ini plan yang dah ada. Ya. Kita dah berjalan setakat ni. Ya. Jadi dia membuat keputusan, kita nak berhenti apa kita terus lah. Okey, Wafi Ustaz Afnan, kembali kepada tadi berkaitan dengan bagaimana usaha MB untuk meningkatkan KDNK negeri Ya. Kedah daripada kedua termiskin, skor-skornya kepada top 5 untuk membina Kedah Aerotropolis, sambungan daripada kerajaan kerajaan sebelum ini. Tetapi saya pun heran kenapa ada tentangan begitu hebat pada MB Kedah. Adakah jika keluaran dalam negeri kasar yang produk kita hasilkan nak keluar dalam negeri kita ditentang, adakah ada sebelah pihak yang nak diminta keluaran dalam negeri ini dikeluarkan dalam negeri mereka? Siapa Okey. yang tentang tu dan kenapa dia tentang? Saya ada dua jawapan. Okey. Ya. Yang pertama ialah kerana acuan ataupun falsafah pembangunan itu diambil daripada barat. Maksudnya ialah kita kena jadikan semua orang ni bergantung dengan kita. Ya. Ya, ya. Itu barat punya acuan. Setelah Perang Dunia Kedua, barat mula menjalankan satu operasi yang sama ada secara terbuka ataupun secara senyap, mengutip hasil-hasil di negara-negara lain, diproses di negeri dia, Ya. kemudian dijual balik kepada negara yang mengeluarkan hasil tadi. Ya. Tujuannya apa? Supaya negara-negara tadi bergantung kepada barat. Ini namanya teori pergantungan yang dibuat oleh Adam Smith. Yang akhirnya semua kuasa dunia ni akhirnya berpusat kepada barat, bergantung kepada barat. Ya. Walaupun dia negeri yang kecil. Singapura misalnya, dia negeri yang kecil, negara yang kecil, tapi orang bergantung kepada dia. Oh. Dia tak ada hasil sendiri. Hasilnya hanyalah bergantung kepada import ekspor saja. Ya. Ya, ya. Dia menjadi hak untuk orang singgah, kapal-kapal singgah, lepas tu naik atas kontainer, lepas tu berjalan. Dia negara yang kecil, tapi dia pandai memanipulasi kerana dia mengikut perancangan yang telah pun dibuat oleh barat. Benda yang samalah yang sedang dilaksanakan oleh penjajah sejak dulu masuk ke negeri dan negara kita, menjarah hasil bumi kita, membawa keluar, diproses dan memaksa kita untuk beli daripada mereka. Ya, ya. Kita ada hasil saya sebut tadi getah, kita ada padi, kita ada macam-macam hasil tanah. Petani-petani di Kedah ni banyak berbudi kepada tanah. Ya, ya. Allah jadikan negeri Kedah negeri yang kaya dengan hasil mahsul bumi. Termasuklah yang ada di laut. Ya. Di dalam kita ada Pulau Langkawi, Ya, ya. laut. Semua ni adalah hasil-hasil bumi yang sedang dinikmati oleh orang lain. Ya. Maka sebab tu KDNK kita duduk nombor 2 di bawah. Ya. Kerana dia dieksport melalui Pelabuhan Pulau Pinang, Ya, ya. Pelabuhan Kelang. Maka yang menikmati hasil KDNK itu ialah Pulau Pinang dan juga Selangor. Ya. Ya, ya. Kita, negeri kita hasil banyak. Itu satu jawapan. Jawapan yang kedua adalah jawapan dari sudut adanya persaingan politik. Oh. Kerana ada pihak-pihak tertentu yang hanya nak memberi peluang dan memberi nyawa kepada rakan politik dia di Pulau Pinang, iaitu DAP. Ya. Berbanding memberi nyawa kepada kita di Kedah. Padahal peratus penduduk Melayu mungkinlah. Kalau kita kata, bagi saya Kedah lebih ramai daripada Pulau Pinang.
Kelantan dan Terengganu lebih ramai majoriti Melayu Muslim daripada negeri-negeri lain. Sepatutnya negeri-negeri inilah yang diberi tumpuan lebih. Tidak mengabaikan Pulau Pinang, bukan bermaksud tinggal Pulau Pinang, tak. Tapi menyusun keutamaan itu diukur dari sudut kepentingan politik. Sekarang ni jadi macam tu. Sepatutnya dalam politik yang betul, politik tak boleh dianggap sebagai satu persaingan. Pembangunan tak boleh diukur berdasarkan kepada persaingan. Pembangunan mesti diukur berdasarkan kepada melengkapi satu sama lain. Instead of compete, you must look at the other side. Complement. Dengan izin Tuan Dipertua. Kita kenapa nak melihat kepada persaingan? Perseteruan, permusuhan. Kita kena melihat kepada melengkapi satu sama lain. Airport di Pulau Pinang, itu adalah airport untuk penumpang. Airport yang kita nak bina di Kedah, di Sidang ataupun di Kulim ni, airport untuk kargo. Ni MB dah sebut, clear dah. MB kata berapa kali nak abang boleh tahu. Jadi tidakkah keperluan kargo itu, kargo penumpang, tidakkah itu melengkapi satu sama lain? Ada kedai jual nasi lemak. Mai kawan sebelah jual ayam. Orang jual nasi lemak tak boleh marah orang jual ayam ni pasal dia melengkapi. Orang makan nasi mesti nak minum ayam. Orang minum ayam dia lepak dia beli nasi. Kalau dia pergi santau kedai jual ayam tu, orang pun tak beli ayam, orang pun tak beli nasi lemak dah. Pasal orang beli nasi lemak sekali lekat tak pi dah kat dia. Sepatutnya dia kena menganggap itu satu melengkapi. Itu komplement. Itulah dia pemikiran tasawur pembangunan Islam. Tasawur Islam dalam pembangunan. Semua pembangunan itu mesti dilakukan dengan falsafahnya melengkapi satu sama lain. Tapi falsafah pembangunan barat lebih meletakkan kepada kebergantungan satu dan juga persaingan. Bila kita duk bersaing, kita tak sihat. Kita akan sentiasa mencari usaha untuk mematikan lawan kita. Dan lawan kita pun akan berusaha untuk mematikan kita. Jadi sampai bila negara dan negeri ini nak maju, yang menjadi mangsa adalah rakyat. Adakah kerajaan yang ada hari ini nak memangsakan rakyat lagi sekali? Kedah tak buat macam tu. Inilah hasrat murni yang gagal difahami oleh musuh ataupun lawan politik. Saya rasa Ustaz Izzat musuh faham. Benar ni, dia bukan gagal faham. Dia sengaja buat tak faham dan dia terus dengan agenda dia untuk mematikan lawan politik. Saya setuju. Jadi politik politik lama. Sebab apa? Sebab saya sebut macam tu. Saya katakan bahawa ada saya teringat ada seorang tu lah kan dia sebut saya katakan bahawa tu kan. Dulu ketika mana Kedah Elektropolis ini ataupun KSP dicadangkan oleh Menteri Besar sebelum ni, sebab apa mereka tak bantah? Padahal mereka daripada kumpulan pakatan politik yang sama. Datuk Seri Mukhris umum sebelum ni. Mungkin dibuat sebelum tu lagi oleh MB sebelum. Kenapa tak ada isu pun? Tak ada isu persaingan, tak ada isu bantahan-bantahan. Rakyat pun tak faham. Sebab geng yang sama dan satu kumpulan kelompok yang sama. Jadi jelas terang-terang ini adalah agenda politik. Bukannya ada agenda pembangunan. Meletakkan kepentingan politik mengatasi agenda pembangunan rakyat, ni politik yang patut wajar ditolak. Politik ni dah ketinggalan zaman dah. Itulah yang dibawa oleh PN pada hari ini. Adakah mereka tidak senang melihat bahawa bila kejayaan ini berlaku di zaman Menteri Besar pun satu dan juga dilihat sebagai mini Putrajaya di negeri pun satu juga daripada dengki, hasad. Dalam hati perut kita ni kalau kita hasad dengki, kita akan benarlah hati ni dia akan terjemah kat muka, dekat tangan, dekat tindakan. Saya duk tengok kenyataan-kenyataan orang duk buat sidang media kan. Ada pemimpin-pemimpin tentu bangsa dia buat sidang media tu muka dia kotak berkerut, bercakap dengan penuh dendam, hasad. Ada pemimpin lain, MB Sanusi, bila dia buat sidang media dia gelak, syok, relax. Pasal dia tak ada apa-apa hasad, taklah hati nak lawan orang buat apa. Serah pada rakyat pilih, menang-menang, kalah-kalah. Ini bila orang ada hasad, dia akan buat apa saja untuk mematikan musuh politik dia. Dan ini politik tak sihat yang merugikan negara, merugikan rakyat dan merugikan pemimpin itu sendiri. Dia boleh menanglah seketika, tapi dia akan he will win the battle but he will lose the war. Dengan izin yang betul. Dengan izin yang betul. Jadi jelas kepada kita hari ini betapa hasrat dan juga niat murni daripada kerajaan Kedah itu bukan untuk menyaingi Pulau Pinang tapi untuk melengkapkan. Jadi sepatutnya kena support lah. Kerajaan pusat pun kena support dan dua-dua seiring bergerak untuk maju. Jangan hanya membiarkan Pening maju tapi Kedah dibiarkan mundur. Jadi kita harap insya-Allah baik lagi kalau boleh kita dua-dua kita kalih bagi sama-sama lah. Yang bukan yang itu. Jadi kalih supaya kerajaan pusat pun ikut kerajaan negeri ni, PN juga
Kat pusat pun insya-Allah. Dulu masa sama-sama PN tak ada masalah apa pun. Ya. Jadi dulu mudah sebab satu kumpulan yang sama. Tapi Sebenarnya tak ada apa pun yang payah kalau Ya. berbeza di pusat ke di negeri ke. Warna parti tu nombor 2. Sebab parti politik ni dia hanya berada di medan ketika pilihan raya. Ya. Bila habis pilihan raya, yang duduk di situ adalah kerajaan dengan kerajaan. Jadi sepatutnya lah kalau ikut dasar konsep federalisme dan pemimpin tu berjiwa besar, tidak ada politik balas dendam, Ya. ada keinginan untuk bantu semua rakyat untuk bawa negara dan negeri ke arah yang lebih baik, dia akan bantu, dia akan memudahkan semua proses tanpa mengira warna politik. Macam Ibi sebutlah, isu politik selesaikan di pentas politik. Di pentas politik, Isu pentadbiran kita buat cara pentadbiran. pentadbiran profesional. orang tak surat tu layarlah surat tu. Ya, ya. Kalau tak mau jumpa pun jawablah. Saya tak mau jumpa sebab biadab. Ya. Jawab ni, surat pun tak mau jawab. Kena profesional lah. Okey Ustaz Adi, Takat jadi tu pun koyak kan. banyaklah kita bincang hari ni dengan Kedah, editor polis. Jadi kita nak balik Ustaz Afnan Ya. selaku orang nombor 2 dalam pemuda pusat. Pimpin nombor 2. Sebagai pemuda PAS hari ni nak minta pandangan Ustaz Afnan sikit lah. Hari ni kita berhadapan dengan PRN ni. Isu Uni 18 yang baru dilaksanakan sebelum ini dan telah pun terbukti pada PRU ke-15. Jadi bagaimana Ustaz Asnan melihat Uni 18 itu, sokongan yang ada pada PRU yang ke-15 itu dan akan diterjemahkan dalam PRN kali ini? Jadi silakan Ustaz. Ya. PRU ke-15 baru ni kali pertama lah kita menyaksikan dikuatkuasakan undi 18. Maknanya orang umur 18 boleh mengundi. Dan juga pendaftaran undi automatik. Ya. Keputusan ni telah pun kita semua ketahui. Pengundi-pengundi yang muda ini banyak memihak kepada Perikatan Nasional. Walaupun mereka ni ditohmah tak cerdik, tak pandai menilai, hanya pandai naik motor pimai-pimai. Tapi tak cerdik inilah, kononnya tak cerdik inilah yang sebenarnya bijak memilih. Bagi saya lah. Ya. Sebab apa saya kata bijak memilih? Masa orang bagi t-shirt, mereka serelum. Masa orang bagi duit minyak, mereka ambil. Tapi undi, mereka undi PN. Cerdik lah tu. Cerdik lah. Jadi yang kecerdikan inilah yang dibimbangi oleh pihak lawan. Maka saya dapati sekarang ni mereka berusaha untuk memenangi habis-habisan hati para pengundi kategori 18 ni masuk universiti, dialog dengan pelajar, jumpa mahasiswa. Tapi baru ni saya dapat tahu UUM misalnya dia meneruskan peperiksaan pada hari mengundi. 12 hari bulan Ogos tu. Sebetulnya universiti ni bagilah pelepasan ataupun tangguh exam tu ke tarikh yang lain. Dan saya dapat tahu juga ada universiti-universiti tertentu buat program pada 12 bulan tu dan program tu wajibkan pelajar hadir dan dia ada nilai credit hours. Jadi pelajar mahasiswa ni akan berbolak-balik nak pergi mengundi ke nak terus dalam kampus. Saya rasa tindakan ni tidak wajar. Tak patut. Tak betul. Kalau kita raikan suara demokrasi, kita akan benarkan mereka untuk mengundi dan kita akan bagi mereka masa yang lapang. Ya. Okey, yang berhormat Ustaz. Ya. Masih gelombang anak muda tadi. Ya. Kalau kita lihat sebelum PRU 15, kita tengok ramai orang tidak menjangka bagaimana gelombang anak muda menjadi faktor kemenangan kepada Perikatan Nasional. Bahkan gelombang itu sangat besar. Melanda di Alostar. Kalau orang Alostar sebut unpredictable. Tak dijangka. Tak punya letak pun punya Manchester. Tak disangka. Alostarnya dengan majoriti yang tinggi, di Jorlunya majoriti tinggi. Sejarah di Malaysia ni, Parlimen Alostar tak pernah dimenangi oleh orang Melayu. Jadi yang berhormat Ustaz Afnan mencerita sejarah, orang Melayu, anak Melayu pertama yang memenangi kerusi. Kita buang hati lah. Tak ada nak ucap tanah. Okey, kembali kepada soalan. Lagi kita tengok kedai makan Allah sedap-sedap lagi. Kembali kepada soalan. Ya. Gelombang besar itu, tsunami itu, adalah salah satu faktornya adalah anak muda. Adakah tsunami ini, gelombang ini akan bawa kepada PRN ini? Ya, saya tengok secara mata kasar on the ground. Kita tengok dah himpunan-himpunan, media sosial. Kebanyakannya ditunjangi oleh orang muda. Utamanya TikTok. TikTok ni kita boleh kata 90% lah kot orang muda. Orang-orang lama ni, generasi lama, mereka banyak ke Facebook dan ke WhatsApp.
Jadi melihat kepada perkembangan itu, saya rasa orang muda akan tetap kekal bersama dengan PN. Soalnya orang muda ni bukan dia pilih parti. Dia pilih mana dia pemimpin yang ada prinsip, yang boleh membawa negara dan negeri ni ke arah satu perubahan yang lebih baik, dan yang boleh memberi satu jaminan kepada mereka sebagai orang muda untuk menjadi rakyat yang boleh hidup dengan sejahtera. Ada pendidikan, ada pendapatan, nasib mereka terbela. Saya rasa orang muda itulah ukuran utama dia. Terutama bagi orang yang baru habis universiti. Benda yang paling besar dalam kepala dia lah tentang kerjaya. Sebab dia nak cari duit balik, nak bayar hutang, pinjaman. Nak sarah balik mak ayah yang banyak berkorban untuk dia sambung ngaji. Dan dia juga fikir nak kahwin. Nak kahwin kan ada duit. Tak ada duit tak boleh. Bolehlah kahwin, tapi tak berapa sempurna lah sesebuah perancangan perkahwinan itu. Jadi orang muda ni sampai satu masa dia akan beralih sokongan kepada pihak lain. Kalau sesebuah parti ataupun sesebuah orang ataupun organisasi itu tidak mampu memenuhi kehendak dia, dia akan beralih ke tempat lain. Dulu pilihan raya sebelum ni, orang muda banyak menyokong UMNO BN. Kemudian orang muda dalam PRU14 beralih menyokong PH. Kemudian dalam PRU15 ni orang muda menyokong Perikatan Nasional. Jadi orang muda ni dia boleh memilih siapa-siapa saja, dia boleh berubah, dia tidak akan fanatik kepada satu-satu parti saja, tidak. Tapi kalau orang tua dia dah fanatik. Sebab dia dah jadi pengundi teras dan bahasa lain disebut dia dah jadi walaun ataupun walanon. Tapi orang muda ni dia akan berubah. Jadi mana-mana pemimpin yang boleh memenuhi aspirasi orang muda, saya sebut tadi keperluan kehendak-kehendak mereka, itulah yang orang muda akan pilih. Dan setakat ini kita yakin orang muda akan tetap bersama dengan Perikatan Nasional. Maksudnya Ustaz sebut orang muda memilih pemimpin yang tegas, berprinsip, berpegang. Kalau lihat seolah berlaku di hadapan kita sekarang, bagaimana mereka, inspirasi mereka terhadap Yang Amat Berhormat betul besar. Pergi mana-mana saja mesti angkat tangan. Cuba Ustaz angkat tangan tengok macam mana. Belaga mic. Belaga mic. Fenomena ini berlaku. Fenomena Sanusi. Orang muda kalau pergi ke mana-mana, asalnya nak ambil gambar, mesti nak angkat tangan. Dulu orang muda sokong zaman era reformasi. Kita sebahagian daripada tu. Betul. Kita turun jalan raya, sanggup kita berhadapan dengan gas pemadam masa. Orang muda lah ni mungkin mereka tak ada rasa suasana tu. Zaman 1999, 98. Himpunan bersih. Reformasi, rakyat terbela. Waktu tu kan. Jadi waktu tu kerana apa? Kerana pada pandangan orang muda, kita lah sebahagian daripadanya, menganggap Datuk Seri Anwar ni adalah orang yang ada misi-visi. Jadi mereka meletakkan harapan yang tinggi. Tiba-tiba bila dia memegang tampuk kuasa pemerintahan lah ni, visi-misi tu tak tahu pergi ke mana. Maka mereka mencari pula pemimpin lain yang boleh mereka letakkan harapan dan boleh menunaikan harapan tersebut. Dan untuk kali ini mereka meletakkan harapan tu pada Datuk Seri Sanusi. Dan kita sama-sama kena memberi dokongan dan melaksanakan apa yang diharapkan supaya dapat direalisasikan apa yang digagaskan itu. Maksudnya Ustaz mengakui Ustaz pernah terinspirasi kepada Anwar Ibrahim. Saya rasa semua orang macam tu satu masa dulu. Saya pernah turun jalan raya waktu tu. Kita sama-sama pergi. Sama-sama. Kau Ustaz di masa tu tak sokong. Waktu tu perjuangan Datuk Seri Anwar ni perjuangan rakyat. Dengan asasnya untuk menuntut keadilan, memberikan kemakmuran pada rakyat, menentang kezaliman pada waktu tu. Dia ajak kita lawan kerajaan. Waktu tu. Tapi bila kita jadi kerajaan hari ni dan kita jadi pembangkang di peringkat persekutuan, kita tak buat benda yang dia ajak kat kita tu. Sebab kita dah semakin matang, kita dah makin cerdik, politik pun dah makin berubah. Itu politik era itu. Sekarang ni politik tu sudah orang tak terima. Politik sekarang ni politik yang matang dan sejahtera. Politik yang mengemukakan solusi. Politik yang tengok apa yang hang buat, bukan apa hang cakap semata-mata. Inilah antara untold story yang orang tak tahu lagi dan kita kemuka. Ustaz Afnan disebut tadi kita dengan tawaran PN dan bagaimana kita nak kita nak sokongan daripada anak muda. Jadi kalau boleh Ustaz Afnan cerita sikit dalam tawaran manifesto PN tadi ni, secara khusus apa sebenarnya yang PN Kedah ni, terutamanya Kedah lah, yang tawarkan kepada rakyat Kedah ni, terutamanya pada orang muda. Jadi tawaran khusus pada anak muda dalam manifesto
PN Kedah ni Ustaz? Saya tengok dalam khusus kepada orang muda ni, dia fokus kepada dua aspek. Ya. Yang pertama, mengangkat peranan beliau orang muda ni sebagai pembuat polisi. Ya. Apabila kita tawarkan dalam teras yang ke-9 ataupun poin yang ke-9 itu, mengangkat peranan beliau sebagai pembuat polisi dan penggerak masyarakat. Ini dicadangkan supaya dia berlaku di setiap daerah, bukan setakat di peringkat negeri. Ya. Ya. Jadi supaya orang muda ini diberi peranan mencadangkan idea, dan idea itu menjadi polisi di peringkat daerah itu dan di peringkat negeri. Ini satu peluang kepada orang muda untuk bersuara, menyatakan keperluan kepada orang muda, apa yang orang muda mahukan, dan sudah tentulah bila ada orang muda dalam sebuah tempat ataupun dalam proses membuat polisi itu, idea itu akan lebih segar. Ya. Orang muda ni sifat dia sentiasa segar. Suara anak muda tu didengari Dan diangkat menjadi satu plan yang boleh dilaksanakan, direalisasikan. Dan juga itu sudut idea polisi. Satu sudut lagi ialah peluang pekerjaan. Inilah benda yang orang muda tunggu. Kami nak kerja apa? Menyebabkan mereka duduk di Pulau Pinang, mereka duduk di Kuala Lumpur. Akhirnya mereka tak dapat berbakti di negeri Kedah. Walhal mereka membesar di Kedah, mak ayah mereka di Kedah. Jadi bila kita bantu mereka menyediakan peluang pekerjaan, melalui apa? Melalui industri yang kita cadangkan dan telah pun berlaku di Kulim High Tech, Kedah Retropolis, dan kita nak jadikan negeri Kedah ni sebagai hub pertanian. Itu pun satu industri dalam sektor sektor pertanian. Semua ni memerlukan kepada tenaga-tenaga kerja orang muda, termasuk tenaga-tenaga kerja mahir. Apabila industri ini semakin berkembang, pelabur-pelabur luar mai ke Kedah buka kilang, dia akan bawa sebahagian pekerja kita pergi mendapatkan latihan industri di negara dia. Orang kita akan pergi sana berlatih sebulan 2-3 bulan, balik mai dia latih pula orang lain. Dengan sendirinya tenaga-tenaga manusia di Kedah ni, terutama orang belia ni, semakin hari semakin menjadi tenaga kerja mahir. Jadi bila tenaga kerja mahir, maka nilai pendapatan yang waktu tu mungkin semakin hari semakin tinggi. Maka dia akan memberi spillover ekonomi, memberi limpahan ekonomi kepada industri-industri hiliran yang ada di Kedah. Itu di bawah IKS. Pun ada juga dalam tawaran kita di bawah 17 kluster ataupun 17 trust ni, poin yang ke-15. Memperkasa kursus keusahawanan sebagai persediaan untuk menyambut limpahan ekonomi hasil daripada industri dan hasil daripada target pelaburan yang telah pun dirancang tadi. Kesemua 17 poin manifesto ni semuanya berkait antara satu sama lain dan memenuhi, melengkapi kitaran ekonomi, kitaran sosial, kitaran politik, kitaran keperluan fisiologi manusia dalam sesebuah negeri. Apa keistimewaan yang Abang Berhormat Datuk Seri bawa dua tokoh anak muda, ikon anak muda, bekas kapten bola sepak sebagai calon Perikatan Nasional? BB7. Karena saya rasa pada misi yang Amat Berhormat MB ni, dia nak membawa orang yang dekat dengan orang muda untuk menjadi wakil kepada mereka membuat dasar itu di peringkat negeri. Sebagai sebelum ni dia adalah Badrul Bakhtiar contohnya, dia adalah sportman. So sekarang dia menjadi statesman. Jadi dia bergaul dengan orang di tengah padang. Dia kena duduk pula di luar padang, melihat daripada luar macam mana nak menjadikan orang dalam padang dan orang yang menonton di padang itu manusia yang mampu memberi manfaat kepada negeri, dan negeri mampu memberi manfaat kepada mereka. Sebab dia bergelumang dengan mana tu berapa belas tahun. Badrul Bakhtiar ni. Termasuklah Abang Radhi Makdin. Dan Abang Radhi Makdin ni dah pernah bertanding pilihan raya atas tiket PAS. Saya rasa 2 kali sebelum ni. Ini kali ketiga. Badrul Bakhtiar tu kali pertama. Dan dia bukan orang politik pun. Dan itulah juga satu lagi idea yang nak dibawa oleh Datuk Seri Menteri Besar. Membina kerajaan ini walaupun tanpa orang yang background politik. Ada orang yang politik, ada orang yang bukan politik. Orang yang teknokrat. Inilah dia kerajaan teknokrat. Prof. Aim Hilman misalnya. Bukan Naib Chancellor UUM. Beliau pun bukan orang background politik. Tapi dia terjun dalam politik untuk bertanding, untuk memenuhi keperluan The Greater Kedah tadi. Sebab kalaulah gagasan sebuah negeri itu hanya dipandu oleh orang politik yang tidak berada di lapangan, dia agak lompang. Dia agak cacat kaki dia tu. Kalau dia ada semua aspek, semua segi, ada orang macam-macam kepakaran dalam satu tim, insya-Allah The Greater Kedah tu akan dapat berjalan dan akan dapat sampai ke destinasi nak dituju. Manifesto yang Ustaz cerita tadi tentang kepada tawaran-tawaran kepada anak muda sangat menarik.
Soalan ringkas je daripada saya. Kenapa anak muda mesti memilih PN bukannya PH dan BN? Sebab kita bercakap dan kita buat apa yang kita cakap. Kita dah buktikan 3 tahun kita mentadbir. Kita dah buktikan kita ada tokoh yang memimpin negeri, Datuk Seri Sanusi dan tokoh-tokoh lain yang ramai. Di bawah pentadbiran beliau, negeri Kedah cemerlang. Dari sudut politiknya stabil, dari sudut ekonomi melonjak naik. Pengurusan pentadbirannya cemerlang. Ini bukan kita angkat bakul kita sendiri. Ini diakui oleh agensi di peringkat persekutuan. Kita berjaya menarik pelabur. Kita berjaya mendapat sokongan politik, saya sebut tadi. Keputusan undi dalam PRU15 Parlimen. Jadi dari semua sudut, kalau kita nak ukur, semua ada data. So the data speak by itself. Itulah sebab kenapa anak muda dan pengundi kena terus memilih Perikatan Nasional, sebab kita ada track record yang telah terbukti berjaya. Kita cakap dan buat, bukan cakap kosong tapi tak buat. Okey, Ustaz Afnan, tadi itu soal anak muda. Ya. Ini pasal orang tua pula. Tadi soal anak muda untuk orang yang bukan muda. Bukan untuk orang yang bukan muda. Yang pernah muda. Yang pernah muda dan masih berjiwa muda. Ya. Apa tawaran PN kepada yang bekas anak muda ni? Adakah sama ataupun dia ada strategi yang berbeza untuk menarik? Ada istilah bukan anak muda. Alumni anak muda. Untuk menarik orang yang bukan muda ni untuk menyokong PN. Strategi yang berbeza ataupun yang sama? Saya rasa kalau orang tua kita lah kan. Ya. Bila dia ada rumah. Dalam kepala dia nak bagi anak aku ni ada rumah, ada tempat tinggal, ada kerja tetap supaya aku tak gaduh nak belah dia boleh berjalan sendiri. Dan kalau dia ingat kat aku, dia balas balik dekat aku tu. Ni cara orang kampung kita fikir lah. Untuk itu, manifesto yang ditawarkan ni menjawab dan memenuhi keperluan tu. Kita menawarkan meneruskan untuk memberi geran hak milik tanah kepada rakyat. Dan tanah ni tentulah yang menerokannya lah orang-orang yang biasa muda lah. Ayah kita, tok wang kita. Ada yang MB sebut 40 tahun, 50 tahun mohon. Mati ada dah hak mohon tu. Anak cucu dia yang pergi ambil geran ni. Dalam tempoh 3 tahun, MB dan kadang-kadang boleh memproses 7,233. Ya, 3 tahun. Ada jumlah yang terbaru yang lebih. Ada jumlah terbaru lagi. Dia 7,233 berakhir ketika pembubaran DUN. Selepas itu MB turun ke Langkawi, MB turun ke Kulim Bandar Baru dan boleh hampir kepada 7,500. Ya, betul. Dan juga hasrat MB untuk memastikan setiap rakyat Kedah ni ada tanah. Ada tanah untuk dibuat rumah. Saya sambung sikit lagi tadi Ustaz Izzat. Orang tua ni dia nak harap apa? Dia nak harap anak-anak dia dapat hidup dengan selesa. Satu. Yang kedua, kalau boleh, dia harap anak-anak ni sentiasa ada depan mata dia pada bila-bila. Baik. Anak ada hidup selesa apa dia? Ada tanah. Ada rumah kedai mampu milik. Anak dia boleh mengaji. Sebab kerajaan negeri sediakan ruang untuk sambung belajar. Ada dana untuk dia sambung belajar. Ada peluang pekerjaan. Maknanya apa? Anak dia tak ada pergi kerja jauh pada dia. Anak dia tetap duduk di depan mata dia. Paling tidak pun rumah sebelah ataupun kampung sebelah. Terkejut, terkempak, sakit demam, anak dia boleh balik tengok. Inilah yang orang tua harap. Orang tua nak harap apa lagi? Dia nak cari duit. Dia dah di hujung usia. Dia nak anak-anak dia tu ada masa depan yang cerah, anak cucu dia. Dan kesemua keperluan itu sedang dan telah pun disediakan oleh Kerajaan Negeri Kedah di bawah Datuk Seri Sanusi. Alhamdulillah. Jadi manifesto ni melengkapi anak muda dan bukan anak muda. Melengkapi menyentuh segmen-segmen tu. Saya nak kata lengkap sepenuhnya tidak. Kerana manifesto ni perancangan kita. Perancangan kita ni sentiasa ada kekurangan. Kita tak boleh mengatasi perancangan Allah, itu yang lebih lengkap. Tapi kita berusaha untuk memenuhi buka-buka tersebut dan menyentuh segmen-segmen yang disebutkan tadi. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan ni, kasih Allah sekalian, kita sudah berada di kemuncak. Baru sampai kemuncak dia. Di podcast kita. Dia hari ini kita landing yang ini. Landing menjunam tu ya tuan-tuan. Menjunam tu. Pasal apa? Pasal tak ada airport lagi. Tak ada airport lagi. Betul Ustaz. Jadi
kita bual bicara pada hari ini rasa saknya Ustaz tak? Sesaknya Amat, buah hati. Pasal kau tukar tanya ya, dia tukar jawab. Kami tu kan tanya hak jawab tu kesian lah. Kesian. Okey. Jadi yang Tapi hebat terakhir Ustaz Afnan ni, walaupun dua moderator tanya bertubi-tubi. boleh jawab dengan jawab. relax. Itu tenang. ayat lapik balik. itulah Penuh Ustaz dengan angka dan fakta. Saya kira Ustaz Afnan akan tanya nak McDonald ke? Ah. Okey Ustaz Afnan, YB Ustaz Afnan. Ya. Terakhir, boleh Ustaz bagi kesimpulan dari segi perbincangan kita pada hari ini. Permulaan tadi kita berbicara tentang manifesto, pasal The Greater Kedah, dan terakhir pasal anak muda. Boleh Ustaz buat kesimpulan tersebut? Kita bercakap ni tentang manifesto, tentang hala tuju negeri. Semuanya berkait tentang satu soalannya. Apa tujuan kita hidup? Apa tujuan kita nak jadi pemimpin? Apa tujuan rakyat memilih pemimpin? Tujuan-tujuan ini telah pun sedia dalam hidup kita, dalam Quran, dalam lafaz syahadah kita. Itu adalah tujuan. Kerana Allah, kerana nak capai kebaikan dunia, akhirat. Kalau semua orang ada satu tujuan yang sama dan bergerak ke arah satu tuju yang sama, kita tak akan berkelahi. Kita tak akan berbalah. Kita akan saling melengkapi. Bahkan kita akan pimpin pula tangan orang lain supaya ikut kita dan sampai ke tempat tu. Inilah kesimpulan yang besar yang patut kita faham dalam apa jua bidang, dalam politik, dalam ekonomi. Bermusuhan, berkelahi ini tak akan menyelesai. Mesti bergerak ke arah satu tempat yang sama. Syaratnya, semua kena faham. Itulah destinasi kita. Masalah hari ni ada orang ada banyak destinasi. Kau ni nak pergi ke sini, kau ni nak capai kuasa, kau ni nak fikir diri dia, kau ni nak fikir parti dia. Itulah yang menyebabkan keadaan kita agak, saya boleh sebut agak bercelaru sikit. Tapi saya tengok semakin hari, orang semakin mula memahami dan orang semakin mula menterjemahkan inilah dia keperluan hidup sebagai manusia. Dulu orang memisahkan politik dan agama. Sekarang ni orang mula melihat bahawasanya perlunya ada agama dalam politik untuk mengawal politik, untuk mengawal ekonomi, untuk mengawal pembangunan, untuk mengawal sosial, untuk mengawal pendidikan, untuk mengawal segala-galanya. Dan masyarakat kita semakin bergerak ke arah itu. Sebab itulah kena pilih pemimpin yang betul, yang boleh memandu sampai ke tempat yang kita nak tuju. Jangan pilih pemimpin yang hanya duduk di tempat driver, tapi hanya bersuara, tapi tak tekan minyak, brake tak tekan, minyak tak tekan, tak tahu nak pergi ke mana. Takut-takut dia cabut steering, dia lempak keluar, dengan kita boleh masuk gaung. Jadi, pilih driver yang betul, supaya sampai ke destinasi, dia selamat, kita selamat, semua akan dapat sampai mencapai apa yang kita nak. Alhamdulillah, terima kasih banyak tepuk tangan. Kesimpulan yang hebat. Kesimpulan yang hebat. Tadi kita dengar kesimpulan daripada ahli panel kita. Jadi dia ada masa yang ada ini, kita nak dengar juga sikit kata-kata terakhir daripada moderator sebagai peneman saya pada hari ini yang juga merupakan pengurus besar Yayasan Kedah Sejahtera. Sikit Ustaz. Terima kasih Ustaz Adi. Sesuailah dengan Yayasan Kedah Sejahtera ni untuk kita nak pastikan rakyat Kedah ni rakyat yang sejahtera. Kesejahteraan tu nikmat untuk semua. Jadi apa yang dibentangkan oleh Fadil Afnan tadi berkaitan dengan tawaran yang ditawarkan oleh Perikatan Nasional kepada rakyat Kedah khususnya dalam PRN yang ke-15 nanti ni. Jadi rangka besar tu untuk menjadikan Kedah ni sejahtera, rakyat Kedah sejahtera. Jadi tepatlah sekali apa yang disebut oleh Ustaz Afnan tadi, dan kita menyerulah kepada seluruh rakyat yang ada di Kedah khususnya lah untuk bersama-sama dengan kerajaan negeri pada hari ini. MB, kerajaan negeri dan seluruh anggota yang ada pada hari ini, kita rasa perlu dikekalkan dan wajib dikekalkan. Dan insya-Allah kepada semua yang ada tu, kita dah melihat kejayaan selama 3 tahun dan kita yakin jika diberikan mandat lagi tempoh 5 tahun dan seterusnya, kita yakin lagi banyak kejayaan yang akan dicapai oleh negeri Kedah ini berdasarkan kepada political will yang ada kepada MB tadi ni. Macam nak tambah sikit tu. Jadi nak tanya soalan. Ya. Sebab tadi duk jawab soalan ni, tering nak tanya soalan pula. Giliran berita pula. Bawa pekat rasa seorang sikit. Tadi Ustaz sebut tadi kira diberi mandat akan meneruskan kejayaan. Baik. Kalaulah tidak diberi mandat. Adakah kejayaan-kejayaan tadi akan diteruskan juga? Ataupun terhenti setakat tu saja? Inilah politik matang yang sepatutnya dilaksanakan. Kita menawarkan pekerjaan. Kerana sekiranya benda tu baik, kita harap supaya
kalau tak diberi mandat, tapi kita rasa tidak kot. Kan? Tak diberi mandat sekalipun, kita harap supaya kerajaan yang akan datang ni meneruskan apa-apa agenda yang baik demi untuk kebaikan dan nikmat untuk rakyat Kedah. Jangan kira politik-politik, yang baik dia teruskan, yang tak elok kita cut. Pembaziran, kezaliman, benda-benda yang merugikan rakyat ni kita tahu tepi. Apa yang baik untuk rakyat Kedah kita ambil. Apa yang tak baik kita tak laksanakan, insya-Allah. Tujuan saya tanya soalan tu sebab ada orang menganggap kalau dia tu tak menang, takat ni lah habis lah. Kalau tuan-tuan nak khidmat saya, tuan-tuan kena sokong saya bagi saya menang. Saya rasa itu tepat satu sudut, dia betul dia sudut kempen politik. Tapi untuk memahami politik yang sebenar, nak memberi khidmat pada rakyat ni bukan semestinya ada kuasa. Tapi kalau ada kuasa itu lebih membantu kita memberi khidmat. PAS saya sebut dalam konteks parti politik, PAS bulan ni. PAS baru saja jadi kerajaan 4-5 tahun ni. Sebelum ni berapa puluh tahun PAS tak jadi kerajaan. Tapi PAS terus menyumbang, memberi khidmat kepada masyarakat. Kita ada pasti. Kita ada Jabatan Amal. Kita ada banyak entiti-entiti bawah parti, termasuk Muslimat, termasuk macam-macam nama yang bergerak secara sukarela tanpa mengharapkan balasan RM1. Mereka ni bantu rakyat. Tak kira susah ataupun senang warna parti ataupun tidak. Itulah yang PAS pamerkan politik yang matang dan sejahtera. Apatah lagi bila diberi kuasa. Lebih membantu memudahkan. Lebih lagi. Tadi lu landing lah naik balik ni. Terima kasih. Jadi Perbincangan yang sangat menarik. kesimpulannya, kita kena pastikan PN di Kedah ni terus diberikan mandat untuk memimpin negeri Kedah pada PRN ke-15 insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan, tarikh 12 hari bulan 8 hari Sabtu ni lah. Pakat-pakat balik. Pakat-pakat yang balik, yang jauh tu balik mengundi untuk pastikan PN terus diberikan mandat. Walaupun dia rasa dia balik tu jauh, perjalanan dia 8 jam, 7 jam, dia habis duit 7,800. Tapi ini adalah pelaburan yang akan menentukan masa depan anak cucu dia. Silap dia buat keputusan, rugilah masa depan. Betul dia buat keputusan, walaupun dia balik, dia berkorban. Pengorbanan itu untuk generasi akan datang. Masya-Allah, hebat. Alhamdulillah. Saya pinjam perkataan Ustaz Aizat. Cut tadi, baik saya cut sebelum start. Sebelum panel bertanya soalan balik kepada moderator. Patut jawab soalan macam mana? Dia tanya orang ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, berakhirlah rancangan kita pada hari ini. Jadi pihak Suara Kedah mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel yang ditanya bertubi-tubi. Tanpa ada batuk pun, insya-Allah. Tanya bertubi-tubi. Ya berhormat Ustaz Afnan. Terima kasih juga sebab jemput saya untuk bersuara dalam ruangan Suara Kedah. Inilah Suara Kedah. Suara orang Lok Ustaz. Suara. Dan seterusnya moderator yang menemani saya pada hari ini. Terima kasih Ustaz Adi bagi peluang saya mewakili Yayasan Kedah Sejahtera ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam siri-siri Suara Kedah akan datang. InsyaAllah supaya terus sejahtera sehingga ke akhir hayat insyaAllah. InsyaAllah ada masa dan ketika kita akan berjumpa lagi pada 12 Ogos ini. Buatlah pilihan yang terbaik. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang baik itu datangnya daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.